Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Dah sambung balik kita kisah-kisah tidak sahih. Kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah mengkaji bukan untuk merendahkan tetapi demi kebenaran dan keyakinan oleh Ustaz Zul Khairi bermakna kita ni masuk kisah ketujuh dah. Kisah wanita yang taatkan suami. Kisah wanita yang taatkan suami. Pendahuluan dah. Seorang isteri wajib mentaati suaminya mengikut garis panduan yang sudah ditetapkan oleh syarak, oleh agama lah. Ketaatan ini bukan sahaja digambarkan, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis baginda, malah juga disebut dalam beberapa ayat Al-Quran juga ni. Sejarah juga sudah merakamkan beberapa kisah-kisah wanita yang mentaati suaminya. Antaranya ketaatan Fatimah radhiyallahu anha terhadap Ali radhiyallahu anhu, Ummu Sulaim radhiyallahu anha terhadap Abu Talha radhiyallahu anhu, dan Atikah radhiyallahu anha terhadap Umar radhiyallahu anhu. Antara kisah yang sangat masyhur diperkatakan ialah ketaatan Muti'ah. Muti'ah ada cerita hak sahur yang masyhur iaitu ketaatan Muti'ah. Dikhabarkan beliau adalah wanita pertama yang memasuki syurga. Lebih awal daripada Fatimah radhiyallahu anha sendiri cerita tu lah ni. Dan kisah seorang wanita yang tidak keluar rumah untuk menziarahi ayahnya yang sedang dalam keadaan sakit sehinggalah meninggal dunia dah kerana mentaati perintah suaminya. Tak boleh keluar rumah, dia pun tak keluar. Termasuklah kita tengok ayah dia pun tak kan taat pada tok lelaki dah. Masuk syurga lebih awal daripada Fatimah dah. Pada bab ini membincangkan sejauh manakah kisah wanita yang sanggup tidak menziarahi ayahnya tersebut dah kuat setahu mana dah. InsyaAllah pada masa akan datang dibincangkan pula tentang kebenaran kisah Muti'ah pun tak. Kisah Muti'ah lain pun tak ni kisah dia ziarah ayah dia sakit sampai mati tu satu kisah lain pun tak. Okey. Kita ni sekarang ni kita nak bincang kisah tak ziarah ayah dia nak meninggal dunia kerana taat suami dia tak boleh keluar rumah dah. Okey, sumber kisah ni. Dah. Artikel ini hanya mendatangkan 3 sumber sahaja. Terdapat beberapa kitab lain yang turut menyebutkan hadis ini, antaranya Nawadirul Usul. Tulisan Abu Abdullah Muhammad bin Ali atau lebih dikenali sebagai Al-Hakim At-Tirmizi lah kitab. Bukan Imam Tirmizi ni, Imam untuk guru tasawuf dah. Al-Hakim At-Tirmizi. Kitab Yusul Nawadirul Usul. Nombor 793 dan Ittihaf Al-Khairah Al-Mahrah bin Zawaid Al-Masani Al-Asyrah. Tulisan Imam Ahmad bin Abu Bakar bin Al-Hakim Al-Busiri. Nombor 4322 dan 4303, jilid 4 muka surat 535 dah. Boleh dikatakan semua riwayat mengandungi nama Yusuf bin Atiyah. Perawi ya apa kata? Tempat tempat bersandar ya banyak kena pada Yusuf bin Atiyah. Madar daripada Madar. Madar hadis ni Yusuf bin Atiyah. Kita tengok dah. Okey, musnad ni sumber hak disebut dah. Yang tak sebut tu kitab Sufi dah Hakim At-Tirmizi ni. Kita bincang dah. Pertama sumber kisah musnad ialah Abdul bin Humaid. Musnad Abdul bin Humaid, Yahya bin Abdul Hamid. Yahya bin Abdul Hamid melaporkan pada saya ini Abdul bahawa Yusuf bin Atiyah dah. Yusuf bin Atiyah melaporkan kepada kami bahawa Sabit melaporkan kepada kami daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat dah. Sesungguhnya ada seorang wanita yang sudah bersuami, bapanya jatuh sakit. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, bapa saya sudah jatuh sakit. Namun suami saya tidak memberikan keizinan kepada saya untuk menemani bapa saya dah. Tak ada berizin dah. Rasulullah SAW menjawab, taatilah suami kamu. Gitulah riwayat dia. Okey, bapanya meninggal dunia lepas tu dah. Wanita itu meminta izin suaminya untuk mengerjakan solat jenazah kepada bapaknya. Namun suaminya tidak memberikan izin juga, keizinan juga dah. Bila mengadu lagi kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, taatilah suami kamu. Lalu beliau mentaati suaminya dan tidak mengerjakan solat jenazah. Rasulullah SAW berkata, Allah SWT mengampuni bapaknya disebabkan ketaatan wanita itu kepada suaminya. Itu cerita ya dah. Itu musnad Abdul bin Humaid. Yang kitab kedua dah yang sebut kisah ni, sumber kisah ni ialah Bughyah Al-Bahith. Bughyah Al-Bahith an Zawaid Musnad Al-Harith. Bughyah Al-Bahith an Zawaid
Musnad Al-Harith daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang lelaki keluar berperang. Isterinya tinggal di tingkat atas dan ibu bapanya di tingkat bawah. Cerita ni panjang lagi lah. Tadi pendek dah. Ni seorang lelaki keluar berperang, isterinya tinggal di tingkat atas dan bapanya tinggal di tingkat bawah. Beliau merintahkan pada isterinya agar tidak keluar daripada rumah. Ya gitu dah perintah dia. Bapa wanita itu jatuh sakit, lalu beliau menghantarkan seseorang kepada Rasulullah SAW untuk memberitahu tentang keadaannya dan meminta izin untuk menziarahi ayahnya. Rasulullah SAW memerintahkan agar disampaikan kepada wanita tersebut, hendaklah bertakwa kepada Allah SWT dan taatilah suamimu dah. Jadi minta izin jumpa Nabi kan. Tahu dah tingkat atas tu bawah tak boleh. Tiba bila jumpa Nabi dah. Dah minta tahu dah. Atau dia pesan ke apa dah nak turun bawah kan. Tahu dah gitu kali dah. Kemudian bapaknya meninggal. Beliau menghantarkan seorang kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin untuk menziarahi ayahnya dan mengkhabarkan tentang keadaannya. Rasulullah SAW merintahkan agar disampaikan kepada wanita tersebut, hendaklah bertakwa kepada Allah SWT dan taatilah suamimu. Dah tak lagi lah, tak boleh turun dah. Tahulah kecing berak macam mana dah. Dulu bukan ada tandas pun dah ni. Rasulullah SAW mengerjakan solat jenazah kepada bapa tersebut dan berkata, sungguhnya Allah SWT telah mengampuni dosa kamu disebabkan ketaatan kamu terhadap suami kamu dah. Itulah cerita dia dah. Itu kisah yang kitab yang kedua dah. Sumber kitab yang kedua lah. Sumber seterusnya ketiga dah. Al-Aswad atau Tabrani dah. Ini besar sikit lah. Al-Aswad atau Tabrani. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu daripada Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki sudah keluar. Beliau memerintahkan isterinya agar tidak keluar daripada rumah. Bapa wanita itu ada di tingkat bawah, sedangkan beliau berada di tingkat atas. Bapanya telah jatuh sakit. Beliau menghantarkan seseorang kepada Rasulullah SAW untuk bertanyakan keadaan beliau, sama ada boleh keluar daripada rumah ataupun tidak. Tingkat atas dah. Tak tahulah kecil berak mana dah. Untuk bawah tak boleh dah. Rasulullah SAW menjawab, taatilah suami kamu. Kemudian bapanya meninggal dunia. Beliau menghantarkan seseorang kepada Rasulullah SAW untuk keadaannya sebab ayah meninggal. Baginda SAW menjawab, taatilah suami kamu. Rasulullah SAW mengutuskan seorang kepada wanita tersebut untuk menyampaikan berita, sesungguhnya Allah SWT telah mengampuni bapa wanita tersebut disebabkan ketaatannya terhadap suaminya. Begitulah. Lebih kurang cerita tadi lah. Cuma cerita muda tu pendek. Lama tu kepanjang dan tapi ini lebih kurang lah dengan yang sumber kedua dengan ketiga ni sama. Okey, pendapat ulama mengenai status hadis kisah ini. Setahu mana ulama betul lah kritik ataupun cek hadis ni. Okey, pendapat ulama mengenai status hadis kisah ini. Pertama, terdapat seorang perawi yang dipertikaikan oleh ulama, iaitu Abu Sahal Yusuf bin Atiyah As-Safar Basri Al-Bahili. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani telah menyatakan beberapa kritikan ulama terhadapnya yang diringkaskan seperti berikut. Tu Hafiz Ibn Hajar buat ringkasnya lah. Dia kata, inilah dah, tak tahulah mungkin penulis ni peringkas lah. Rujuk Ibn Hajar Asqalani dalam Tahzib At-Tahzib ni. Jilid 8 muka 80 hingga 81. Pertama ringkasnya dia. Ammar bin Ali dia Yusuf adalah pendusta dari Basrah. Jadi Ammar bin Ali kata, ulama pengkritik hadis ni dalam Jarh Ta'dil kata Yusuf adalah pendusta dari Basrah, penipu besar. Yang kedua, Abu Hatim Ar-Razi dan Ad-Daraqutni, Yusuf da'if. Dia kata Yusuf da'if. An-Nasai kata dia tidak siqah, tidak dipercayai lah, tidak boleh dipercayai. Yang keempat, Ibn Adi, hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya tidak terpelihara. Yang kelima, Al-Barqani kata apa? Saya bertanya ke Ad-Daraqutni tentang Yusuf bin Atiyah. Beliau berkata dia adalah antara dua orang yang matruk. Jadi dia ni dan siapa dia seorang lagi lah. Jadi dia ni orang matruk ni. Orang dituduh penipu ke ada. Tolak hadisnya lah. Yang keenam, Al-Hakim Abu Hamad berkata dia tidak kuat di sisi ulama. Ibn Adi turut memasukkan Yusuf dalam kategori perawi yang dhaif. Mada hadis ni tak. Semua kitab-kitab mana pun cerita perawi dia Yusuf bin Atiyah lah. Dia cerita cerita lah. Setelah beliau mengungkapkan hadis diriwayatkan oleh Yusuf seperti di atas, beliau mengatakan hadis ini tidak terpelihara, ghair mahfuzah. Lafaz dia tu tidak terpelihara, ada tambah tak tepat. Sebelum itu Ibn Adi telah membawakan beberapa pandangan ulama yang mengkritik credibility Yusuf bin Atiyah.
Antaranya Imam Yahya bin Ma'in mengatakannya tidak berguna, tak dipakai, tak berguna. Okay, rujuk Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Jurjani Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Kitab tentang perawi rijal dhaif lah. Tahqiq Adil Ahmad Abdul Mawjud dan Ali Muhammad Muawad. Beirut Darul Kutub Ilmiah tanpa tahun jilid 8 muka 480 hingga 482. Okey, itu pertama dah. Yusuf bin Atiyah. Okey, kedua, dalam hadis yang dibawa ke Al-Tabrani terdapat seorang perawi bermasalah iaitu Ismah bin Al-Mutawakkil. Ismah bin Al-Mutawakkil. Berikut adalah kritikan ulama terhadap beliau. Pertama, Al-Uqaili menyatakan bahawa Ismah kurang dhabit, kurang kuat ingatanlah. Credibility dalam meriwayatkan hadis dan dituduh sebagai waham. Seseorang pernah bertanya ke Al-Bukhari, adakah benar Ismah pernah meriwayatkan hadis daripada Syu'bah? Imam Bukhari menjawab, aku tidak mengetahuinya. Jadi dia tak tahu bahawa Ismah ni pernah riwayat daripada hadis Syu'bah. Jadi bukan anak murid yang terkenal lah Syu'bah dah. Maksud beliau ialah kisah tersebut adalah tidak benar. Maksudnya dah, Ibn Bukhari ni pengetahuan lebah, dia tak tahu tu maksudnya mungkin tak ada lah. Kita tak tahu, boleh kata tak ada dah. Tapi Imam Bukhari kata tak tahu dia ni anak murid dia ni dah. Berat tu dah. Imam Bukhari yang sangat tinggi ilmu dia tu, tiba-tiba tak tahu dia ni anak murid dia ni. Maksudnya mungkin bukan anak murid lah. Reka-reka cerita dah. Rujuk Abu Ja'far Muhammad bin Amr bin Musa bin Hamad Al-Uqali dalam kitab Ad-Du'afa, kitab hadis dhaif lah dah. Tahqiq Hamdi bin Abdul Majid bin Ismail As-Salafi Ar-Riyad Darussami Syami tahun 2000, nombor 1370, jilid 2 muka 1048. Okey, seterusnya dah. Az-Zahabi pun dah. Az-Zahabi sendiri membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ismah yang mengatakan bahawa beliau mendengar sendiri Syu'bah menyebutkan hadis tersebut. Az-Zahabi kemudiannya memberikan komentar dengan berkata ini adalah pendustaan terhadap Syu'bah. Dusta dah. Dia kata berlawa pada hadis tak dengar pada Syu'bah. Dia reka dah. Imam Zahabi Mizan I'tidal nombor 5638, 5673, jilid 5 muka 48. Okey, Al-Haytami telah mengemukakan hadis ini, memberikan komentar. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Awsat. Terdapat perawi bernama Ismah bin Al-Mutawakkil, seorang yang dhaif. Dia Al-Haytami kata dhaif. Dia ni kira tak Rahman ada tak? Rujuk Nuruddin bin Ali bin Sulaiman bin Abu Bakar Al-Haytami Asy-Syafi'i, Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid, Tahqiq Muhammad Abdul Qadir Ahmad Atta, Beirut Darul Kutub Ilmiah, jilid 9, jilid 4 muka 411. Okey, habis itu dah. Okey, ketiga. Tu perawi yang kedua lah. Pertama Yusuf bin Atiyah, yang kedua Ismah. Kita bincang ni. Yang ketiganya credibility Zafir bin Sulaiman. Zafir bin Sulaiman turut dipertikaikan. Rujuk hadis riwayat Tabrani. Nama penuh beliau ialah Abu Sulaiman Zafir bin Sulaiman Al-Ayadi Al-Qustani. Beliau tinggal di Roy. Sebelum berpindah ke Baghdad. Roy ini di Rusia, tak? At-Tahrir ke apa? Dikatakan beliau pernah menjadi qadi di Sijistan. Secara umumnya peribadi beliau sangat baik dan terima. Imam Ahmad bin dan Ibn Ma'in mengatakan beliau seorang yang thiqah. Ada puji dia. Abu Daud menyatakan bahawa beliau seorang yang soleh. Namun sebaliknya terdapat banyak pertikaian terhadap kualiti periwayatan hadis beliau lah. Mungkin dia dhabit lemah dia. Secara ringkasnya disebutkan beberapa pandangnya lah. Rujuk Az-Zahabi Mizan I'tidal jilid 3 muka 94, Ibn Hajar Asqalani Tahdzib at-Tahdzib jilid 2 muka 532 hingga 533. Jadi berapa pandangnya lah tentang Zafir bin Sulaiman. Pertama, Imam Bukhari katakan, Al-Bukhari berkata di sini ada hadis yang mursal dan waham, meragukan dah. Hadis mursal dan waham. Yang kedua, Imam Nasa'i berkata di sini hadis mungkar. Yang ketiga, Zakaria As-Sadi berkata banyak waham, banyak salah ni, ragu-ragu dah. Banyak tak ingat molek dah. Yang keempat, Ibn Manadi berkata saya meninggalkan hadisnya. Yang kelima, Ibn Hibban berkata bila berasal dari Kuhustan, lahir di Kufah, kemudian berpindah ke Baghdad, Iraq lah, kemudian ke Roy dan menetap di sana. Banyak ralat, silap lah ralat dalam penyampaian khabar, banyak waham dalam asar. Jadi banyak silap lah, tak ingat molek dah. Itu perawi yang ketiga dah, Zafir bin Sulaiman. Yang keempat pula dah, hadis ini turut dinyatakan oleh Ghazali dan Ihya Ulumuddin
Namun menurut kajian dilakukan oleh Hafiz Al-Iraqi menunjukkan kelemahan maklumat tersebut. Komentar beliau ialah diriwayatkan oleh Tarwani dan Al-Awsat daripada Anas bin Malik dengan sanad yang dhaif. Imam Iraqi kata masa dia takhrij hadis Ihya Ulumuddin tu dia kata dhaif, sanad dhaif. Rujuk Abu Abdullah Mahmud bin Muhammad Al-Haddad takhrij Ahadits Ihya Ulumuddin oleh Al-Iraqi, Ibn Subki dan Az-Zubaydi. Ar-Riyad Darul Asimah 987 nombor 1443 jilid 2 muka 1007. Okey, kelima dah. Ibn Hazm membahaskan tengah tegas tentang ketaatan seorang anak terhadap ibu bapa mereka. Beliau menyatakan ada beberapa pihak yang cuba mengangkat ketaatan seorang isteri terhadap suami sehingga menghilangkan ketaatan terhadap ibu bapa. Ada cerita-cerita siapa ko tak taat mak pak, taat ko suami lebih utama dah. Siapa hilang ketaatan terhadap ibu bapa dah. Dengan menggunakan hujah yang tidak kukuh, termasuklah hadis yang dibincangkan tadi ni. Menurut beliau selepas membawakan hadis ini, Yusuf bin Atiyah seorang yang matruk dan tidak ditulis hadisnya. Itu Ibn Hazm katalah. Rujuk Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalus, kitabnya Al-Muhalla bil Athar, Tahqiq Abdul Ghaffar Sulaiman Al-Bandari, Beirut Darul Fikr 2001, kitab Al-Hadanah. But in kana al-abu wal muhtajin ila khidmah al-ibnina. Nombor 2012, surat 158 hingga 159. Jadi Ibn Hazm bertahan kena taat kepada bapa juga walaupun suami dia, maksudnya tidak menghilangkanlah ketaatan pada mak pak semata-mata kerana ikut tok lelaki. Ada juga kena ikut ibu bapa lah. Tidak semata-mata tengoklah, kena timbang taruh dah. Okey, keenam, perbahasan keenam. Hadis ini menunjukkan seperti Rasulullah SAW memisahkan antara ibu bapa dengan anak perempuan. Setelah bergelar isteri orang, maka kena ikut tok lelaki sekata-kata suami. Situasi seperti ini berlaku dalam agama Hindu sebenarnya, bukan pengaruh Islam, pengaruh Hindu dah. Amalan dan budaya ini berbeza dengan Islam yang sentiasa menjaga sistem keluargaan seluruhnya dan menekankan ketaatan anak terhadap ibu bapa walaupun sudah berumah tangga pun kena taat mak pak dah, kena jaga dah. Kahwin ni bukan ambil anak bini okey, anak dara okey, boleh kita bukan dah. Di ikatan tu ikatan keluarga dah, seluruh seolah kahwin satu keluarga dah. Keluarga suami kahwin dengan keluarga isteri, jadi gitu dah. Jadi tidak betul lah seolah-olahnya hak kahwin tu anak dia saja. Tidak, ikatan tu ikatan bukan ikatan suami isteri saja. Ikatan keluarga suami dengan ikatan keluarga isteri. Jadi siapa ke tak boleh kahwin je dah. Lepas tu dia saleh boleh tak? Natu lelaki boleh sawai dengan tok tua. Perempuan boleh berlaku dah. Isteri boleh bersalam dengan ayah pada suami ni. Jadi tidak ada boleh salam, boleh tengok, boleh buka tudung ke apa lah. Jadi benda tu besar lah. Jadi ikatan tu bukan ikatan suami isteri saja, ikatan keluarga isteri dan keluarga suami dah. Yang ketujuh, jika teliti dalam hadis yang pertama yang Musnad Abdun bin Humaid, ternyata suami itu amat zalim sehingga menghalang isterinya daripada mengerjakan solat jenazah terhadap bapaknya. Zalim lah. Solat jenazah pun tak bagi. Mengarut dah. Tapi tempat kita ni jadi gitu dah. Ramai juga perempuan-perempuan ni tak sembahyang jenazah dah. Metiok saja duduk dapur dah. Oh jatuh saja sembahyang jenazah. Tu karut lah. Orang Melayu ni. Jadi kita sepatutnya isteri, anak tina, anak perempuan ke suami isteri ke, kena sembahyang jenazah pada suami dia dah. Jangan tidak sembahyang jenazah. Zalim lah. Suami tu amat zalim kerana halang isterinya solat jenazah terhadap bapaknya. Anehnya Rasulullah SAW sekadar meminta agar wanita itu mentaati suaminya sahaja tanpa mengambil tindakan untuk menegur lelaki tersebut. Hak pelik cerita nak tak bawah dah. Kucing berok berana dah. Nak pergi tandas berana dah. Bukan kucing atas rumah dah. Kalau ada cerita-cerita apa kucing ni, dia guna apa, tak ada kucing lah. Tak ada orang nak berok jam jauh dah. Jambil tak ada, sambil dulu dia pada pasir dah. Kita yang Melayu ada jambil luar rumah juga dulu, bukan dalam rumah dah. Arak lagi jauh dah. Bukan kat rumah dia berok kucing ni. Dia pergi jauh sikit dah. Tu cara arak tiba-tiba atas bawah pun tak boleh turun. Pelik lah cerita tu, pelik lah. Okey, kesimpulan, terdapat banyak kisah termasuk hadis-hadis yang palsu lah, yang menceritakan kewajipan isteri untuk mentaati suaminya sehingga menampakkan Islam adalah agama yang tidak meraihkan wanita dan hak wanita dan hak mereka dah. Orang ni feminis marah dia dah.
golongan apa sistem Islam ke apa ni marah. Sebenarnya bukan gambar Islam sebenar tu, banyaklah campur aduk dengan cerita-cerita yang palsu dah. Lebih mana lagi apabila kisah ini turut dibawa oleh para asatizah, ustaz-ustaz lah. Ustaz selebriti dia untuk mengukuhkan hujah mereka bahawa seorang isteri mesti menyerahkan seluruh ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada suami, sehingga mengetepikan ibu bapa yang mengasuh mereka sejak kecil lagi dah. Agama ni tidak sampai tahap tu dah. Kita tak boleh pakai agama ni. Contohnya jemaah Islam ni, betul-betul ya jemaah Islam kat betul sekata-kata dah. Tak akan salah satu. Tidak gitu dah. Parti Islam ke jemaah Islam ke, tidak gitu dah. Begitu juga kalau rigid sekata-kata. No. Wajib taat isteri pada suami ni sekata-kata tidak. Ya ada benda yang adalah timbang tara agama ni tidak rigid lah, tidak jumuk. Ya ada timbang tara yang luah ni. Kalau kita mengaji style mengaji hadis ni kita akan nampak tidaklah agama ni untuk guru sekata-kata betul, ada murid sekata-kata salah. Kita hadis tu kita hanya terima dari satu sudut, tidak gitu dah. Ya habislah kita ni nak pergi ke kita lain panjang kok. Panjang kita depan ni panjang kita berhenti kat ni wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.